Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atiqullah Muhammad. Hari ini saya akan bicarakan tentang satu tajuk, iaitu yang bertajuk isolation. Isolation ni maksud dia adalah pengasingan. Ada beberapa jenis isolation yang kita boleh kategorikan. Antaranya adalah disebabkan isolation yang disebabkan kesihatan, yang disebut sebagai medical isolation ataupun quarantine. Okey. Yang kedua adalah disebabkan perintah daripada pemerintah, iaitu kerajaan. Yang berlaku di Malaysia sekarang adalah PKP. Okey, yang ketiga, isolation disebabkan kesalahan jenayah, maka mereka dimasukkan dalam penjara. Ada 3 jenis yang saya kategorikan hari ini, 3 jenis isolation. Okey, berkenaan dengan quarantine. Quarantine ni pada asalnya ia telah dilaksanakan. Ada sejarah yang menyatakan bahawa ia dilaksanakan oleh seorang tokoh perubatan moden di Parsi yang bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina telah membuat satu konsep, dan Ibnu Sina percaya bahawa sesuatu penyakit itu boleh tersebar melalui mikroorganism kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata. Jadi Ibnu Sina telah mengasaskan satu konsep untuk pengasingan, isolation, yang diberi nama Al-Arba'iniyah, iaitu 40 hari pengasingan. Jadi pesakit yang dikuatiri akan menjangkitkan orang lain, akan menyebarkan penyakit itu pada orang lain, maka dia akan diasingkan supaya penyakit itu tidak menular pada orang lain. Jadi konsep ini, dan konsep ini telah digunakan dengan meluas oleh Barat, dan asal daripada perkataan kuarantin pun dalam bahasa lain pun sebenarnya maksudnya adalah 40 hari. Jadi kuarantin 40 hari, dan perkataan itu digunakan secara meluas. Kuarantin untuk medical pada hari ini, untuk urusan-urusan perubatan, untuk pengasingan, digunakan secara meluas untuk mengelakkan menularnya penyakit. Okey. Yang kedua adalah pengasingan yang telah diwartakan ataupun disuruh oleh kerajaan seperti di Malaysia, iaitu PKP. PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, Perintah Kawalan Pergerakan. PKP ini juga dilaksanakan oleh kerajaan jika ada masalah-masalah yang boleh melibatkan terjejasnya keselamatan ataupun kesihatan masyarakat ataupun rakyat kerajaan. Contohnya di Malaysia, PKP kerajaan Malaysia telah membuat PKP agar penyakit yang famous sekarang, iaitu COVID-19, coronavirus, tidak menular dalam kalangan rakyatnya. Jadi apabila Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, semua rakyat perlu dikuarantin supaya rantaian penyakit ini boleh diputuskan. Okey, yang ketiga iaitu isolation ataupun pengasingan disebabkan kesalahan jenayah. Kesalahan jenayah yang dilakukan oleh seseorang seperti kesalahan yang berat yang dikenakan hukuman penjara ataupun sebagainya yang setimpal, maka mereka apabila melakukan jenayah, mereka akan dimasukkan dalam lokap ataupun penjara, supaya satu, untuk memberi pengajaran. Yang kedua adalah untuk supaya memberi kesedaran pada orang lain, dan supaya tidak mempengaruhi orang lain supaya untuk melakukan perkara-perkara yang sedemikian. Okey, itu adalah 3 jenis kuarantin, 3 jenis isolation yang menurut saya hari ini saya urailah. Okey. Dan sebenarnya isolation ni, pengasingan ni, dia boleh menjadi satu peluang, dan ia boleh menjadi satu kelemahan. Tetapi apa yang kita nak ambil hari ini supaya kita dapat pengajaran adalah bagaimana kita nak ambilkan isolation, iaitu pengasingan ni, menjadi peluang untuk kita. Ada beberapa perkara yang kita boleh tengok. Okey, ada beberapa pemimpin, ada sejarah beberapa pemimpin yang mereka telah dikenakan pengasingan. Sebagai contoh, pengasingan yang dilakukan oleh diri sendiri, seperti junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda mengasingkan diri ke Gua Hira, dan baginda bertahanuk di sana, dan kemudian baginda mendapat wahyu, dan wahyu itu disebarkan, dan baginda memikul beban, baginda memikul tanggungjawab untuk menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia. Itu tokoh Islam kita. Dan ada juga tokoh agamawan dan nasionalis daripada Indonesia, Hamka. Hamka juga dipenjara, dan dalam penjara juga Hamka telah
telah menghasilkan karya-karya untuk mematangkan umat ataupun mematangkan masyarakat Indonesia dan memberikan pengajaran kepada rakyat Indonesia. Dan antara tokoh lain yang dikenakan pengasingan di penjara adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela, bekas Presiden Afrika Selatan. Beliau juga telah dipenjara berpuluh tahun. Maka setelah beliau keluar daripada penjara, beliau telah partinya telah menang dan beliau dilantik menjadi Presiden Afrika Selatan. Dan juga pemimpin daripada Myanmar, beliau juga telah dipenjarakan. Kemudian beliau keluar daripada penjara dan menjadi pemimpin, salah seorang pemimpin Myanmar. Okey, bagaimanakah orang-orang seperti ini apabila mereka keluar daripada isolation, pengasingan seperti dalam penjara, dan mereka boleh telah membuatkan hidup mereka lebih berjaya daripada sebelum mereka dikenakan pengasingan. Okey, ada beberapa, dan kita juga boleh melaksanakan hal ni sebagai orang awam, dan kita yakin ramai orang awam yang praktikan teknik ni. Antara cadangan yang saya cadangkan adalah, yang pertama adalah kita banyakkan membaca. Ini boleh laksanakan untuk orang yang kena pengasingan disebabkan perubatan, pengasingan sebabkan melakukan jenayah, dan pengasingan disebabkan perintah kerajaan, PKP lah. Ini membaca. Apabila kita banyak membaca, kita akan pemikiran kita akan terbuka luas dan kita akan ada banyak pengetahuan, dan kita akan lebih matanglah daripada sebelum ni. Dengan masa yang ada dikenakan isolation, maka kita ada banyak masa untuk baca. Jadi membaca akan mematangkan fikiran kita. Kita boleh nampak apa yang orang tak nampak disebabkan membaca. Kita boleh belajar daripada pengalaman orang, seolah-olah kita hidup ribu tahun kalau kita baca pengalamannya. Jadi kita akan ada pengetahuan yang banyak. Membaca boleh lakukan oleh ketiga-tiga jenis isolation. Yang kedua adalah muhasabah diri ataupun mencari ketenangan diri. Kita kurang, kadang-kadang kita kurang mencari ketenangan diri disebabkan kita mempunyai kekangan masa, kesibukan dan sebagainya. Jadi ini juga kita muhasabah diri dan kita replan rancangan kita, dan kita laksanakan selepas kita habis daripada tempoh pengasingan tadi. Jadi ini juga boleh dilaksanakan oleh ketiga-tiganya. Perubatan, pengasingan disebabkan perubatan, pengasingan disebabkan lakukan jenayah, pengasingan disebabkan perintah kerajaan. Okey, yang ketiga ni hanya boleh dilakukan oleh pengasingan disebabkan oleh perintah kerajaan, ataupun seperti di Malaysia adalah PKP. Bagaimana? Mereka meluangkan masa dengan family, dengan keluarga mereka. Mereka mengakrabkan hubungan dengan antara ahli keluarga dan memperkukuhkan ikatan keluarga. Sebelum ni, kebanyakan daripada kita tidak mempunyai masa yang cukup untuk meluangkan masa dengan keluarga, dan ini adalah masa yang terbaik untuk kita memperkukuhkan ikatan. Dan semoga apabila kita keluar daripada tempoh pengasingan, hubungan keluarga itu sentiasa kukuh dan akrab. Jadi ketiga-tiga ini adalah cadangan daripada saya untuk kita laksanakan sepanjang tempoh PKP, dan saya yakin ada banyak lagi cadangan daripada orang lain yang bernas, dan kita ambillah mana yang baik dan kita manfaatkan sepanjang tempoh pengasingan ini. Okey, sekian daripada saya, Muhammad Atiqullah Muhammad, dan terima kasih juga saya tunjukkan video ni untuk orang yang mendengar video saya dan juga pensyarah saya, Dr. Dahlia. Terima kasih.